Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan bidang fiqh, pelajaran 15, unit 2 iaitu akikah. Dalam pelajaran yang lepas, unit 1, kita dah bincang tentang ibadah korban. Okey, saya harap selepas kita membincangkan tajuk akikah ni, murid-murid dapat mengetahui apakah maksud akikah, hukum ibadah akikah, syarat sah akikah, dan juga sekurang-kurangnya kamu tahu apakah sebenarnya hikmah ibadah akikah. Okey, marilah kita sama-sama melihat dahulu apakah maksud akikah. Okey, akikah iaitu binatang ternakan al-an'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Okey, jadi ibadah akikah ni akan dilakukan setelah bayi lahir. Okey, apakah hukum akikah? Hukumnya ialah sunat muakkad dan kalau kita bernazar menjadi wajib. Ya. Okey, kita lihat dalil akikah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawmas sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Okay, dalam hadis ini disebut perkataan tergadai, ya, setiap anak tergadai. Okay, apakah maksud tergadai? Okay, maksud tergadai dalam hadis adalah anak yang dilahirkan nanti tidak dapat memberi syafaat kepada kedua ibu bapa pada hari kiamat. Ya, jika ibu bapa tidak melakukan akikah untuk anak tersebut. Okey. Baik, apakah binatang al-an'am yang disyariatkan akikah? Ya, apa binatang yang boleh digunakan untuk berakikah? Okey, sama seperti ibadah korban ada 5 iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Selain daripada itu, tidak boleh dilakukan ibadah akikah. Okey, seterusnya syarat-syarat sah akikah. Yang pertama, berniat akikah. Ya. Berniat akikah ni ketika binatang disembelih. Okey, yang kedua, masa perlaksanaan iaitu setelah bayi dilahirkan. Okey, syarat yang ketiga, binatang cukup umur. Kalau unta 5 tahun dan ke atas. Lembu atau kerbau 2 tahun dan ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Okey, syarat yang keempat, sifat haiwan itu, sifat haiwan an'am itu bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya cacat yang teruk pada satu matanya, berpenyakit yang teruk, tempang atau kurus yang melampau. Okey. Dan kita juga perlu tahu, ya, tentang berapakah, ya, haiwan yang kita perlu akikah. Okey. Jadi untuk anak-anak lelaki afdal, ya, kita menyembelih kalau guna kambing 2 ekor, manakala untuk anak perempuan iaitu 1 ekor. Ya. Okey, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah melakukan akikah untuk Hasan dan Husin dengan 2 ekor kibas, yakni biri-biri setiap seorang. Okey, seterusnya kita lihat apakah perkara-perkara sunat ketika akikah. Okey, yang pertama, berdoa semasa hendak menyembelih. Okey, dengan antaranya maksudnya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu, ini akikah. Okey, seterusnya sebut nama anak yang hendak diakikahkan. Okey, seterusnya yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Ya. Okey, yang ketiga dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran. Ini yang sunatnya hari ke-7. Okey, seterusnya yang keempat, tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong daging kecuali mengikut sendi-sendinya. Okey, seterusnya mencukur rambut bayi selepas penyembelihan. Ya, menamakan nama yang baik kepada bayi.
Okey, dan akhir sekali, bersedekah dengan emas ataupun perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Ya. Okey. Baik, kita lihat pula tempoh masa pelaksanaan akikah. Okey, sunat muakkad ini adalah dilakukan pada hari yang ke-7 selepas kelahiran. Okey, dan sunat setelah sempurna kelahiran bayi sampai bayi itu baligh. Ya. Jadi kalau dah balik, tidaklah dilakukan ibadah akikah itu. Okey, seterusnya pembahagian daging akikah. Okey, sunat dimasak dengan masakan yang manis dan disedekahkan sesudah dimasak. Ya. Masakan yang manis ni maknanya yang contohnya macam apa, masak kicap ke ataupun sebagainya lah. Okey. Seterusnya kita lihat pembahagian kedua. Masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Okey, dan yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Okey, kita lihat akhir sekali hikmah akikah. Okey, hikmah yang pertama, menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas kurniaan cahaya mata. Okey, yang kedua, menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka. Dan yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Okey. Jadi untuk tajuk ini sekian dahulu dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.